Sejarah mula ke Minang ni. Ini tak sejarah beliau. Tahun berapa? Baru ni ya. Tahun ni? Tahun ni lah. Tahun ni ya. Tak buat lagi lah tu macam Baru nak mula dah ni. Mula Perusahaan memproses sabut kelapa sebenarnya ada potensi sebagai sumber rezeki keluarga yang jarang dilihat oleh sesetengah pihak sebagai usaha yang boleh bergerak seiring dengan lain-lain bidang jika diusahakan dengan tekun dan tawakal kepada Allah. Ini diakui sendiri oleh salah seorang pengusahanya, Syafi'i bin Husin, dari kampung Cenderung Batu, Wakaf Baru, Kelantan. Katanya dia dulunya adalah seorang peniaga ayam, namun disebabkan sudah agak ramai yang menjadi peniaga di bidang terbabit, membuatkan beliau berfikir untuk beralih arah pula. Sehinggalah beliau melihat salah seorang pengusaha sabut kelapa terawal yang berjaya dari kampung Kubang Batang, Wakaf Baru, Kelantan, menimbulkan ilham di hatinya untuk menurut jejak pengusaha dari kampung itu, dan setakat ini dia adalah pengusaha kedua di Wakaf Baru itu yang memulakannya sejak 1 Mei 2014 lalu. Sejak dari tarikh itu, dia mengusahakan perusahaan berkenaan di atas tanah miliknya sendiri dan hal berkenaan menjadikan kelebihan buatnya, di mana tempat memproses sabut kelapa itu terletak di bahagian belakang kediamannya. Kejayaannya dapat menjual sabut kelapa yang siap diproses kepada pembeli setempat, iaitu dari kampung yang sama, menjadi pembakar semangat untuknya mengorak langkah lebih jauh lagi. Jiran-jirannya yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran selain pokok bunga sering datang mendapatkan sabut kelapa itu sebagai baja. Walaupun dalam jumlah yang sedikit, namun usahanya itu dianggap menemui kejayaan awal kerana telah ada pembelinya. Menurut Syafi'i, dia menjual sabut kelapa itu dengan harga RM5 satu beg yang kecil. Sabut kelapa berkenaan digunakan oleh pekebun sayur-sayuran, buah-buahan dan penanam-penanam bunga sebagai baja yang menyuburkan pokok. Ini kerana penggunaan sabut kelapa yang telah siap diproses itu adalah tindakan wajar kerana sayur-sayuran dan lain-lain tanaman akan tumbuh subur dengan sabut kelapa itu, walaupun terdapat baja-baja lain seperti baja kimia untuk tujuan menambah kesuburan terhadap pokok terbabit. Selain digunakan sebagai baja, sabut kelapa juga boleh dibuat penyapu dan berus sabut dari jeraminya. Sementara sebahagian jeraminya itu juga dijual kepada pengusaha kusyen kereta di Ituk Bali, Pasir Putih, Kelantan. Bulu sabut itu dimasukkan di bawah kusyen menggantikan span yang harganya jauh lebih mahal berbanding dengan sabut kelapa yang berharga lebih murah, malah tahan lebih lama. Menurutnya, beliau membeli mesin proses berharga RM13,000. Berdasarkan purata perbelanjaan, membeli mesin proses termasuk sabut kelapa itu dalam anggaran RM25,000. Perbelanjaan lain yang dikira tetap ialah penggunaan elektrik 3 pis untuk proses tersebut. Syafi'i menambah, longgokan sabut-sabut kelapa itu akan mulai proses pengisaran yang dilakukan mesin pengisar. Sabut kelapa itu dimasukkan ke dalam lubang pengisar dan dalam masa beberapa minit sahaja akan keluarlah hasilnya mulai 2 saluran, iaitu sabut halus dan sabut yang kasar. Katanya beliau memperolehi bekalan sabut kelapa dari pengusaha kelapa. Kadang-kadang beliau perolehi dari beberapa individu yang menjual sabut-sabut kelapa itu. Katanya harga sabut kelapa itu adalah RM80 satu kampit dan keseluruhannya berjumlah 6,000 yang dimuatkan dalam sebuah van. Manakala baki kulit kelapa itu masih boleh digunakan. Kulit kelapa juga berguna dan akan diproses apabila ada pihak yang ingin membelinya. Bercakap tentang saingan dalam mengusahakan pemprosesan sabut kelapa itu, hanya dia dari kampung Cenderung Batu dan salah seorang pengusaha dari kampung Kubang Batang sahaja yang mengusahakannya. Malah dia menganggap pengusaha di kawasan itu sebagai model untuknya berkecimpung dalam bidang yang sama. Menurutnya, selain pengusaha di Wakaf Baru, terdapat 4 pengusaha di kawasan Bacok, Kelantan yang mengusahakan sabut kelapa sepertinya. Menurut Syafi'i, soal tenaga pekerja untuk mengendalikan perusahaan tersebut sememangnya tidak menjadi masalah. Ini kerana dia turut dibantu oleh anak-anak dan ahli keluarganya
yang juga berminat dalam bidang yang sama. Syafiee menambah, setakat ini beliau masih belum mengiklankan perusahaannya itu dalam mana-mana akhbar maupun internet. Walau bagaimanapun, dia dalam proses membuat blog dan kad perniagaan sendiri sebagai salah satu usaha mengiklankan perusahaannya itu selain mewawarkannya dari mulut ke mulut kepada penduduk-penduduk setempat. Katanya perusahaan sabuk kelapa ini sebenarnya berdasarkan kepada musim-musim tertentu, misalnya dalam musim penanaman buah dan sayur-sayuran. Ini kerana penanam-penanam tembikai dan timun akan membeli sabuk kelapa yang siap diproses itu dalam jumlah yang banyak sebagai baja yang subur untuk tanaman. Lazimnya, sabuk kelapa menghadapi masalah kekurangan pembeli apabila berhadapan musim tengkujuh di antara bulan-bulan Oktober hingga Disember setiap tahun dan akan kembali aktif mulai bulan Januari tahun yang berikutnya. Misalnya di Kampung Kembang Batang, beliau melihat sendiri sabuk kelapa dalam jumlah 600 beg dijual kepada penggunanya tidak sampai 3 minggu untuk menunjukkan perusahaan berkenaan laris dan ada potensinya untuk diperkenalkan kepada umum. Bahkan dalam hal ini beliau menyarankan terutamanya kepada penanam-penanam buah-buahan dan sayur-sayuran yang memerlukan baja yang agak subur dengan harga yang agak murah berbanding dengan baja-baja yang lain diharapkan menggunakan sabuk kelapa. Kalau ingin menempahnya boleh datang sendiri atau menghubunginya dan dia akan mula memproses sabuk itu menurut kehendak pembeli. Justru biasanya orang-orang kampung yang mengusahakan tanaman secara kecil-kecilan dan tanaman bunga hanya membelinya dalam kadar 1 atau 2 beg sahaja sabuk kelapa itu. Namun, bagi penanam-penanam komersial akan menempahnya sehingga 300 beg setiap kali menanam.